Bangun. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi semua, selamat boleh duduk. Terima kasih, cikgu. Apa khabar kamu semua hari ini? Baik, cikgu. Baik. Baik, Jaja. Dah makan belum? Dah, cikgu. Makan apa tadi? Makan nasi goreng. Nasi goreng. Okey. Ingat lagi tak kita belajar apa minggu lepas? Belajar Tak ingat? apa? Pasal alam sekitar lah. Alam sekitar. Okey, minggu ni kita berkait juga dengan alam sekitar tapi topik kita lain sikit daripada alam sekitar. Kita sebelum cikgu tunjukkan topik pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan tunjukkan satu video. Cikgu nak kamu semua hayati dan fahami maksud tersurat dan tersirat yang video cikgu akan tunjukkan lepas ni, okey? Okey, cikgu. Okey, bagus semua. Okey, perhatikan video yang cikgu tunjukkan ni. Okey. Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban dan sebagainya dapat hidup dalam keadaan harmoni. Masyarakat pelbagai kaum di Malaysia sudah hidup bersatu padu dan saling memerlukan antara satu sama lain. Mereka saling bekerjasama, menghormati dan bertolak ansur antara satu sama lain. Perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat Malaysia juga mampu meningkatkan imej negara di mata dunia. Kesimpulannya, perpaduan merupakan anugerah yang tidak ternilai harganya. Kekakalan perpaduan yang telah kita bina ini agar aspirasi kepimpinan negara untuk menjadi negara maju dapat direalisasikan. Okey semua, apa yang kamu faham berkenaan video yang cikgu tunjukkan tadi? Paduan, Cikgu, cikgu. apa yang saya faham pasal masyarakat berbilang kaum yang hidup bersatu padu, cikgu. Wah, Jaja, mana kau fokus dah dengan cikgu tunjukkan tadi? Apa tadi? Acu cakap perpaduan. Dia berkaitan dengan betul. paduan, cikgu. Oh, perpaduan. Jaja cakap berkaitan dengan masyarakat berbilang kaum. Okey, betul semua. Okey, cikgu akan hari ini kita akan belajar berkenaan dengan topik berkaitan dengan perpaduan. Okey, untuk topik besar kita, cikgu akan tunjukkanlah. Okey, untuk topik besar kita akan belajar berkaitan dengan apa Jaja? Baca kuat-kuat semua duduk. Kesyukuran dalam perpaduan hidup Bermasyarakat di Malaysia. Okey semua. Okey, cikgu nak kamu semua buka buku teks, buka surat 121. Cikgu nak kamu semua sediakan pen dan buku nota dan catat apa yang cikgu akan paparkan dan tulis nanti dekat papan putih, okey? Okey, cikgu. Okey, bagus semua. Okey, untuk topik kita yang pertama, unit pertama, kita akan belajar berkaitan dengan konsep. Apa yang kita maksud perpaduan? Okey, Syukri boleh baca tak maksud Boleh, perpaduan? cikgu, boleh. Bangun, cikgu nak suruh bangun. Okey, cikgu. Perpaduan ialah penyatuan masyarakat dalam membentuk satu identiti nasional dan nilai bersama. Rakyat Okey. Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama, budaya dan bahasa perlu meningkatkan perpaduan bagi mewujudkan sebuah negara yang makmur. Okey, bagus Syukri. Okey, kita dapat saksikan dekat sini daripada konsep ni kita dapat pecahkanlah bahawa perpaduan ni dia berkaitan dengan penyatuan masyarakat dalam membentuk satu identiti nasional. Okey, identiti nasional ni berkaitan dengan semangat jiwa kita dalam satu negara. Okey, rakyat Malaysia ni kita sedia maklum lah, rakyat Malaysia ni dia terdiri daripada masyarakat pelbagai kaum, agama, budaya dan bahasa. Yang mana setiap kaum ini perlu dia mengekalkan perpaduan bagi mewujudkan sebuah negara Malaysia yang makmur. Okey, dekat negara kita ada berapa kaum yang kamu tahu? Faizah tahu tak berapa kaum yang Faizah tahu? Banyak, cikgu. Kaum Melayu, Cina, India, Kadazan. Melayu, Cina, India, Kadazan dan banyak lagi. Bumi Putera, Sabah, Sarawak pun banyak kan? Maksudnya rakyat Malaysia ni memang terdiri dengan pelbagai kaum dan kaum utama dekat Malaysia ni ada 3. Kaum apa? Melayu, Cina dan India. Pandai Faizah. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada contoh amalan perpaduan. Okey, ni cikgu akan paparkan berkaitan dengan contoh amalan perpaduan. Kelestarian alam. Apa amalan perpaduan yang kita boleh buat berkaitan dengan kelestarian alam? Contoh dia apa? Tahu tak? Tak tahu? Contohnya kalau kita adakan aktiviti gotong royong bersama-sama. Betul Syukri.
Ataupun aktiviti konsentrasi menanam pokok bakar. Betul. dan sebagainya. Aktiviti ni semua melibatkan masyarakat pelbagai Sebagai kaum. pelbagai kaum. Maksudnya daripada aktiviti ni kita akan dapat memupuk perpaduan. Seterusnya aktiviti sukan. Sukan seperti sukan apa? Malaysia ni sukma, semua ni melibatkan masyarakat pelbagai kaum. Bola sepak je. Bola sepak. Bola sepak memang kita akan duduk satu meja dekat kedai makan. Kita akan bersorak ramai-ramai untuk membiarkan Malaysia menang kan. Okey, seterusnya aktiviti kesukarlawanan macam lebih kurang dengan kelestarian lah. Dia berkaitan dengan bergotong royong, membersihkan kawasan-kawasan perumahan. Okay, seterusnya aktiviti patriotik. Tahu tak aktiviti patriotik ni macam mana? Kalau Aktiviti menyambut kemerdekaan. betul Faiza. Okey, aktiviti patriotik ni dia berkaitan dengan apabila kita menyambutlah negara kita menyambut kemerdekaan, kita akan membuat macam-macam lah kereta berhias, menyambut perayaan dan sebagainya. Seterusnya majlis keramaian. Majlis keramaian ni seperti yang kamu suka lah setahun tu disambut tu. Rumah terbuka. Rumah terbuka. Dapat apa dekat rumah terbuka? Makanan. Makanan lagi. Duit raya. Duit raya. Tapi kamu kena ingat, kamu pergi kat situ sebab nak mengeratkan silaturahim dengan masyarakat pelbagai kaum. Bukan yang pergi rumah orang untuk dapatkan duit raya je. Kalau dapat, satu rezeki. Betul tak? Betul. Betul. Sama bagus. Okey. Keselamatan penduduk. Macam mana ni keselamatan penduduk ni boleh mengeratkan perpaduan nak? Tahu tak? Dia macam ni juga. Apa yang saya faham kaitan dengan keselamatan penduduk ni dia boleh menilai pada adalah kalau macam contoh kita ambil macam taman perumahan contoh. Yeah. Dia macam menubuhkan satu unit keselamatan tu yang betul-betul. mengawal ronda. Maknanya apabila unit keselamatan ni kita dapat menjaga kawasan perumahan kita lah daripada penjahat. Maksud kita walaupun kita masyarakat pelbagai bahasa kita bersetu padu agar kawasan perumahan kita dapat dijaga dengan baik. Betul Syukri. Okey, kita dah habis berkaitan dengan contoh amalan perpaduan. Kita akan masuk dalam kepentingan amalan perpaduan dalam masyarakat majmuk. Cikgu nak tanya, baca tak Faizah semua? Tengok suruh kamu baca. Boleh? Bagus. Kepentingan amalan perpaduan dalam masyarakat majmuk. Yang pertama, meningkatkan keyakinan pelabur asing. Ya. Yang kedua, mengekalkan kedaulatan dan keselamatan negara. Ketiga, rakyat dapat hidup dalam suasana harmoni. Keempat, rakyat dapat menikmati pelbagai kemudahan yang berkualiti. Kelima, mengukuhkan ekonomi negara. Okey, bagus Pak Izzah. Cikgu nak tanya, dalam banyak-banyak kepentingan ni, apa yang kamu tak faham? Kepentingan mana yang kamu nak cikgu huraikan sikit lagi? Ke kamu semua dah faham? Dalam kepentingan banyak-banyak ni? Mengukuhkan ekonomi negara. Mengukuhkan ekonomi negara. Okey, macam ni. Kalau ekonomi negara, kamu tahu tak? Kalau negara kita berada dalam keadaan damai, maksudnya pelabur asing datang. Apabila pelabur asing datang, dia tengok negara kita stabil, masyarakat bagus. Maksudnya nak labur tu maksudnya dapat income yang banyak. Maksudnya kiranya perjalanan ekonomi kita lebih stabil. Jadi dia orang berminat untuk melabur dalam negara kita. Jadi maknanya perpaduan dalam masyarakat ataupun masyarakat yang bersatu padu ni penting juga untuk pelabur-pelabur luar untuk masuk melabur ke dalam negara kita, Faizah. Faham cikgu? Okey. Seterusnya cikgu nak terangkan sikit berkaitan dengan mengekalkan kedaulatan dan keselamatan negara. Kamu tahu tak apabila kita tak bersatu padu, ancaman negara luar dia nampak negara kita ni mudah untuk dijajah. Maksudnya apabila kita bergaduh dengan masyarakat pelbagai kaum, kita akan nampak negara kita ni lemah. Seperti kamu semua tahu peristiwa 16 Mei. Syukri ingat tak? Peristiwa 16 Mei ni berkaitan dengan apa? 16 Mei kan? Syukri 16 Mei. Peristiwa 16 Mei. Bukan 13 Mei ke cikgu? 13 Mei. Cikgu saja je tengok kamu semua. Maknanya kamu ingatlah tarikh-tarikh penting dalam Malaysia ni kan. Peristiwa 13 Mei yang mana peristiwa tu berkaitan dengan pertumpahan darah yang besar dekat negara Malaysia, berkaitan dengan rusuhan kaum kan. Betul tak? Betul. Okey semua kita dah habis berkaitan dengan kepentingan dalam mengamalkan perpaduan masyarakat majmuk. Seterusnya kita beralih kepada cabaran dalam membentuk perpaduan. Okey Syukri, cikgu nak tanya. Ya, cikgu.
penyebaran maklumat negatif. Syukri pernah tak ada media sosial dan Syukri post benda-benda yang berkaitan dengan yang boleh menggugat perpaduan kaum? Okey Nego, berkaitan dengan penggunaan media sosial ni, saya memang ada, tapi saya macam mengupload benda yang bukan-bukan tu tak pernah lagi. Bagus Syukri. Maknanya Syukri menggunakan media sosial dengan baik. Sebagai masyarakat yang bersatu padu, mengamalkan perpaduan, kita seharusnya tidak mengupload ataupun memuat naik perkara-perkara yang berbaulkan sensitiviti. Contohnya, apabila kita tahu lah negara kita ni mengamalkan masyarakat pelbagai kaum kan. Apabila kita merayakan satu perayaan dan kita tak suka perayaan negara kaum lain, kita tak boleh lah dengan terbuka mengutuk ataupun mencaci perayaan tersebut di media sosial. Kerana sebab apa Caca? Sebab nanti akan timbul perbalahan. Betul, akan bergaduh, akan berbalah antara satu sama lain. Okey. Seterusnya, kurang menerima, menghormati dan mengurus. Macam mana ni? Kurang menerima, menghormati dan mengurus. Macam mana? Prejudis terhadap kaum lain. Maksudnya kita ada macam Jajah Cina, Syukri Syukri apa? Syukri agama apa? Agama Kristian lah, contoh kan. Maksudnya prejudis kaum lain. Syukri tak sukalah Jajah ni kaum Cina dengan Iban tak suka. Pelik lah dengan perayaan Jajah buat semua ni. Maksudnya perasaan tu tak sentiasa bersangka buruk dengan Jajah. Padahal Jajah tak ada buat apa pun. Jajah hanya menjalankan perayaan dia dan tak ada pun mengacau Syukri hingga menyebab Syukri tak selesa ke. Maksudnya cantik lah. Maksudnya kita kena sentiasa Syukri bertolak ansur, bersatu padu dalam merayakan pelbagai perayaan. Sebab kita amalkan nilai kesyukuran kan. Kita kena sentiasa bersyukurlah dalam perpaduan masyarakat kita ni. Okey, seterusnya penggunaan bahasa kebangsaan yang lemah. Ni yang suka guna mix-mix ni, cikgu tengok dekat internet, Facebook semua, guna slang macam-macam pada TikTok sekarang kan. Okey. Tak boleh lah. Maksudnya apabila bahasa kebangsaan kita makin terhakis, Tercampur aduk. Tercampur aduk. Maksudnya kita ni akan jadi individu yang lemah. Individu lemah dalam menguasai bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan kita apa? Melayu. Kita dah termaktub dengan rasmi. Tak boleh dah tukar bahasa Korea, bahasa Cina, tak boleh. Kita termaktub dah, kita bahasa kebangsaan kita bahasa Melayu. Jadi kita walaupun kita bangsa lain pun, sebagai seorang yang mengamalkan perpaduan, kita kena tahu menggunakan bahasa Melayu. Okey, seterusnya kurangnya pemahaman agama dan kebudayaan kaum lain. Walaupun kita ni orang Melayu, kita kena cuba belajar berkenaan dengan kaum-kaum lain. Kita tak boleh lah tak berminat untuk belajar walaupun benda tu tak berkait dengan agama kita. Tapi apabila kita belajar dan menghormati, kita akan dapat satu nilai keserasian lah. Maksudnya kita akan lagi menghormati lah budaya mereka. Ada nilai toleransi dekat situ. Apabila kita kalau contohlah kita ni kurang pemahaman, kita akan dapat kurang menghormati agama dan kepercayaan. Maksudnya kita akan jadi kurang sensitif bila kita kawan kita contohlah perayaan apa? India apa perayaan dia? Hindu. India dia Taipusam je. Taipusam dia bawa apa? Kavali je. Kavali. Macam mana perayaan tu? Syukri tahu tak? Dia perayaan Taipusam dia akan buat perarakan perarakan atas jalan tu. Dia macam kalau kita ada nilai toleransi dan kita macam akan marah. Contoh kita akan marah sebab dia bising satu hal. Satu lagi mereka berarak atas jalan. Dia menyebabkan perarakan daripada perarakan utama mereka adalah sehingga ke Batu Cave. Maksudnya jauh lah. Dia akan jauh, dia boleh kata jauh dan menyebabkan jalan akan ditutup buat sementara sebab bagi laluan kepada mereka. Dan jika seseorang tiada nilai contohlah kalau dia kurang pemahaman terhadap agama, dia macam petikai lah, kenapa tutup? Kenapa tutup? Kadang orang nak lalu payah. Betul. Maksudnya apabila kita ada nilai memahami berkaitan agama ni, kita akan lebih bertoleransi berkaitan dengan perayaan agama lain. Betul Syukri. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada aktiviti paling kamu suka. Okey, itu aktiviti pengukuhan. So cakap aktiviti pengukuhan. Suka.
akan buat aktiviti pengukuhan. Aktiviti pengukuhan ni cikgu akan buat berkaitan dengan lakonan. Cikgu akan bagi kamu 3 sampul. 3 sampul warna yang berwarna biru, merah dan kuning. Dalam sampul ni ada aktiviti lakonan. Cikgu nak setiap kumpulan lakonkan aktiviti lakonan cikgu akan tunjukkan nanti. Dan lakukan dekat depan lah. Cikgu nak kamu semua ambil surat sampul surat tu dan baca aktiviti yang cikgu akan tulis dalam tu. Okey semua? Okey semua ni cikgu bagi satu Syukri, kumpulan Syukri dan kumpulan Faiza. Okey warna merah. Okey. Okey semua. Cabut je. Apa ni? Bendera tu, kenapa bendera dalam keadaan terkelak? Korang! You orang ke koyak ini bendera? Kenapa? Tahu tak, ini bendera sebagai maruah negara tau. Dia bendera ni sebagai lambang negara tau, tak boleh. Ya dah. You, tak boleh begitu tau. You tengok macam lain. Sebab kita kena bersyukur tau. Ini Malaysia, kepelbagaian kaum tau. Semua perlu hidup dalam keadaan perpaduan. Sebab kalau andai kata tidak hari-hari bergaduh, ini ekonomi boleh jatuh mah kalau hari-hari bergaduh. Tak boleh. Sebab dalam ni kita kena ada nilai kesyukuran tau. Sebab kita tengok negara lain macam mana. Ketidak ada nilai kesyukuran tu menyebabkan porak-poranda dalam negara itu. Faham? Tak boleh tau. Ini last yang saya tengok ah. You orang buat lagi yang I report tau. Okey. Kami minta maaf. Ya, sama maaf anda diterima. Okey, bye. Bye. Jumpa lagi. Okey, seronok tak semua aktiviti lakonan cikgu buat tadi? Seronok. Apa yang kamu faham berkaitan dengan aktiviti lakonan tadi? Jaja boleh tak? Terangkan sikit. Apa yang saya faham tadi cikgu, melalui aktiviti tadi saya ada lakukan mengoyak-ngoyakkan bendera. Di situ saya dapat mana kita haruslah menghormati dan perlu ada perasaan bersyukur sebagai rakyat Malaysia. Kita tak bolehlah nak mempertikaikan ataupun kita tidak menghormati bendera tersebut kerana dia merupakan bendera kebangsaan. Kita kena ada nilai patriotik dan perlu rasa sayang. Bersyukur. Ya, bersyukur terhadap negara kita. Apa perasaan Jaja apabila mengoyakkan bendera tu? Puas tak? Puas hati, tapi bila dah ditegur oleh Syukri saya rasa malu dan saya rasa sedar. Saya patut bersyukur terhadap sebagai rakyat Malaysia, negara Malaysia. Bagus Jaja. Sebab kita tahu kan negara kita duduk. Kasih Jaja. Okey. Sebab kita tahu kan negara kita ni sekarang negara yang aman damai berbanding dengan negara-negara luar tu yang berpecah belah, bertolak maksudnya berlaku perselisihan faham, berperang. Negara kita kan aman damai. Kamu semua boleh makan. Maksudnya kita kenalah sentiasa bersyukur dan mengamalkan segala nilai-nilai civic yang cikgu ajar dalam unit pengajaran kita pada hari ini kan. Okey. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada aktiviti yang kedua. Yang aktiviti kedua ni kita akan buat aktiviti penilaian. Okey, cikgu akan gunakan aplikasi Bluecate. Kamu tahu tak aplikasi Bluecate tu apa? Tahu. Tahu. Okey, cikgu nak kamu semua buka Bluecate sekarang. Okey, sekarang kita akan lakukan permainan Bluecate. Okey semua, cikgu akan host game sekejap. Cikgu akan bagi ID kat kamu semua. 5 minit je lah. Okey. Okey, start. Okey, host now. Okey, sekarang kamu semua nampak tak? Cikgu tunjuk pin, nombor pin tu. Nombor pin dia 489441. Okey, yang nak belum masuk tu cikgu nak kamu semua type Bluecate dekat dalam Google BLOOKET Bluecate dan tulis nombor pin 489441. Tulis nama sebenar tau. Jaja Acu Syahirah. Cikgu nak nama sebenar. Mana ni? Tak boleh masuk lagi dia mana? Boleh tak? Saya slow ke? Cepat. Masuk. Cuma masuk. Mana ni? Okey, Syukri. Okey, pertama Syukri. Faiza, ada lagi tak? Ada. Siapa lagi masuk? Dia tak boleh tekan nombor pin. Ha? Tak boleh tekan nombor pin. Reset. Sini tu. Boleh tak? Bukan.
cikgu start. Nampak tak? Boleh tak? Sekejap lah cikgu. Okey, tak apa cikgu tunggu. Sekejap lah. Dah masuk. Baik, 8, 9, 4, 4, 1. Boleh masuk tak, Faiza? Boleh dah. Okay, enter Faiza. Okay. Cikgu start Tak lain. Okey, Faiza dah masuk. Okey, sekarang kita akan mulakan game kita. Cikgu nak kamu semua jawab elok-elok. Jangan risalah kalau boleh. Okey, click to case your line. Okey. Cikgu skip lah. Okey, jawab soalan cikgu tadi. Berapa banyak kamu dapat soalan tu berkaitan dengan berkaitan dengan tadi tajuk kita belajar ni lah. Berkaitan dengan perpaduan. Cepat, siapa ni? Nombor 1, 2, 3. Okay, Sukri tengah kejar sekarang. Faiza, mana ni 2 LBS? Kenapa dua saja? Okey, 5. Okey. 13. 12 cikgu henti Okey, Syairah siapa? Okay, Syairah mendahului sekarang. Okey, bagus Syairah, cepat-cepat. Okey. Wah. Untuk menemukan kepentingan amalan perpaduan dalam masyarakat makmur di Malaysia kecuali Okay, sekarang Syukri mendahului. Jangan Syukri pergilah. Macam mana boleh dapat 1,000 Syukri? Ikut antara cara contoh amal. membuka perpaduan. Okey, kita tengok siapa pemenang game ni. Okey, yang kedua Faiza, yang pertama Syukri. Tanya Syukri, tepukan untuk Aku baru Syukri. tak je aku dah boleh lah. Okey, cepat-cepat. Tepukan untuk Syukri semua. Tahniah semua. Apa Faiza? Kita cuba lain kali. Banyak lagi game cikgu nak buat. Okey, Syukri. Nasib baik tu gambar saya comel. Okey, nanti klaim hadiah dengan cikgu tak? Lebih guru ya? Okey. Saja untuk permainan kali ni, cikgu akan teruskan kepada permainan seterusnya. Tu buat tadi. Salah, cikgu. Faham tak? Cikgu tengok ada Syukri ada yang faham, ada betul, ada salah kan? Tak apa. Nanti cuba lagi tau kelas Ya, lain. cikgu. Ada banyak lagi masa. Yang menang tadi cikgu nanti klaim hadiah tu dekat bilik guru tau. Okey, boleh tak? Okey, boleh semua. Okey, seterusnya cikgu nak kamu semua simpulkanlah. Seorang cikgu nak wakil ataupun wali lah, senang kan? Kamu semua kan pelajar cikgu yang berdedikasi, baik. Cikgu nak kamu seorang simpulkan apa yang kamu faham dan perasaan kamu apabila kamu belajar berkaitan dengan topik pembelajaran kita pada hari ini, iaitu kesyukuran dalam perpaduan masyarakat pelbagai kaum. Ya. Ya, cikgu saya cuba juga. Okey. Okey, cikgu, kesimpulan yang saya dapat buat hasil daripada pembelajaran kita pada hari ini adalah kita dapat meningkatkan nilai kesyukuran dalam diri kita sendiri itulah. Kenapa? Dengan adanya nilai kesyukuran itu juga dia akan menyebabkan ada yang lagi nilai-nilai lain, terutama nilai perpaduan dan toleransi, sebab dengan ada kita bersyukur dengan apa yang kita ada lagi, kita dapat mengekalkan nilai perpaduan dan nilai ketoleransian dalam negara kita yang berbilang kaum ni, cikgu. Okey Syukri, bagus Syukri, mantap. Semua jawab kesimpulan Syukri sangat bagus kan Jaja kan? Maksudnya dia uraikan daripada perasaan semua tu. Maksudnya Syukri sangat memahami topik pelajaran kita pada hari ini. Okey, kita dapat simpulkan secara ringkasnya, kita sebagai seorang masyarakat Malaysia haruslah bersyukur dilahirkan dalam Malaysia dan hidup dalam masyarakat yang bersatu padu. Kita haruslah sentiasa mengamalkan nilai kesyukuran, nilai toleransi, nilai apa lagi? Nilai civic tu kita kena amalkan supaya kita dapat hidup
bersatu padu dalam masyarakat. Okey, sebelum kita habiskan kelas kita pada hari ini, cikgu akan nak bagi satu tugasan. Kamu semua suka tugasan kan? Suka. Suka Jaja tu cikgu nampak suka sangat. Minggu lepas hantar tak tugasan cikgu? Hantar. Okey, bagus Jaja. Okey, minggu ni cikgu nak bagi tugasan. Tugasan tu berkaitan, cikgu mudah lah. Berkaitan dengan esei. Cikgu nak kamu semua buat esei berkaitan dengan kepentingan mengamalkan perpaduan di kawasan perumahan. Okey. Cikgu nak kamu buat esei ni dalam 130 patah perkataan lah. Cikgu nak dan hantar esei ni pada minggu hadapan. Okey, jangan lupa cikgu nak ketua kelas nanti Syukri tolong kutip dan letak dekat atas meja guru, okey? Okey semua, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Bangun. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih semua.